Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajrul Izzat bin Arba'in daripada kelas PT3S212. Hari ini saya akan membentangkan kertas cadangan yang bertajuk Cabaran Komunikasi Siswa Guru Pendidikan Islam IPG KIK dalam mengajar murid berkeperluan khas pendidikan masalah pendengaran. Sekarang kita pergi pada pengenalan kajian. Kajian ini merupakan kajian untuk mengetahui cabaran komunikasi yang dihadapi oleh siswa guru pendidikan Islam ketika praktikum. Murid berkeperluan khas ni ialah murid yang merupakan satu golongan yang memerlukan perhatian ataupun sokongan khusus dalam pengajaran dan pembelajaran. Ini disebabkan oleh masalah pendengaran yang mereka alami ini dan mereka memerlukan pendekatan dan strategi pengajaran yang berbeza daripada murid-murid lain. Jadinya dalam hal ini juga, komunikasi antara guru dan murid berkeperluan pendidikan khas masalah pendengaran juga amat penting dan memerlukan perhatian dalam perancangan yang berkesan. Jadinya, penyataan masalah bagi kajian ini ialah guru pendidikan Islam ni tidak mempunyai kemahiran ataupun pengetahuan ataupun sumber yang diperlukan untuk berkomunikasi secara berkesan dengan pelajar murid berkeperluan khas pendidikan khas masalah pendengaran. Jadinya, pelajar MBPK ni yang masalah pendengaran ni mengalami masalah dalam pendidikan, termasuklah berkomunikasi dengan guru. Jadi tujuan kajian ini dilaksanakan ialah untuk mengenal pasti cabaran komunikasi yang dihadapi oleh siswa guru pendidikan Islam serta masalah komunikasi yang dipilih dalam PDP yang dilaksanakan. Jadinya objektif untuk kajian inilah yang pertama, mengenal pasti cabaran komunikasi yang dihadapi oleh siswa guru pendidikan Islam IPG KIK dalam mengajar MBPK masalah pendengaran. Yang kedua ialah untuk mengetahui bentuk kaedah komunikasi yang digunakan oleh siswa guru pendidikan Islam IPG KIK dalam mengajar MBPKP masalah pendengaran. Yang ketiga dia ialah mengetahui kesan komunikasi yang digunakan dalam mengajar MBPK masalah pendengaran. Persoalan kajian adalah seperti berikut, ialah yang pertama ialah apakah cabaran komunikasi yang dihadapi oleh siswa guru pendidikan Islam IPG KIK dalam mengajar MBK PK masalah pendengaran. Soalan yang kedua pula ialah bagaimanakah bentuk kaedah komunikasi yang digunakan oleh siswa guru pendidikan Islam IPG KIK dalam mengajar MBK PK masalah pendengaran. Dan persoalan yang ketiga adalah apakah kesan komunikasi yang digunakan dalam mengajar MBK PK masalah pendengaran. Jadinya, kita tengok pula pada skop dan batasan kajian. Kajian ini dia memfokuskan kepada cabaran komunikasi yang dihadapi oleh siswa guru pendidikan Islam dalam mengajar murid berkeperluan khas masalah pendengaran. Jadi kajian ini akan menggunakan kaedah temubual di mana akan diwakili oleh 3 orang peserta, iaitu daripada siswa guru pendidikan Islam yang mengajar murid berkeperluan khas pendidikan khas masalah pendengaran. Jadinya, 3 orang peserta ini akan ditemubual untuk mendapatkan data kajian tersebut. Ini merupakan teori yang digunakan, iaitu teori komunikasi informatif. Teori komunikasi informatif ni dibahagikan kepada 6 unsur. Yang pertama ialah sumber informasi. Sumber informasi ini adalah merupakan sumber yang utama daripada informasi itu datang. Sebagai contohnya, dalam konteks kajian ini, sumber informasi ini adalah pengajaran guru tersebut. Pengajaran guru tersebut adalah mungkin daripada video ataupun buku ataupun gambar. Kemudian sumber informasi tersebut akan pergi kepada pemancar. Pemancar ni adalah guru tersebut, iaitu guru sebagai pemancar informasi ini akan menyalurkan informasi itu kepada signal. Signal ni merupakan kaedah komunikasi yang digunakan. Sebagai contohnya, dalam konteks kajian ini, signal ni merupakan bahasa isyarat. Bahasa isyarat adalah signal utama yang digunakan, dan signal lain ialah kemungkinan seperti memek muka ataupun bentuk tubuh badan lah. Tapi dalam signal ni terdapat juga gangguan bunyi, di mana gangguan bunyi ni mungkin boleh dikatakan sebagai gangguan komunikasi
seperti mana dalam konteks kajian murid mengantuk ataupun murid bosan juga boleh dianggap sebagai gangguan bunyi. Okay. Daripada signal tersebut akan disalurkan kepada penerima, iaitu penerima ni ialah murid berkeperluan khas masalah pendengaran. Jadinya daripada penerima tu akan pergi kepada sasaran, iaitu sama ada informasi tersebut ataupun pengajaran tersebut adalah tercapai dan dapat diterima oleh murid tersebut ataupun tidak. Jadinya pada sasaran ni kita akan menilai sama ada informasi tersebut sampai dengan jayanya ataupun terdapat juga gangguan-gangguan ketika informasi itu disampaikan. Itu adalah teori komunikasi informatif. Berdasarkan dapatan kajian lalu, yang pertama ialah kajian daripada Izuli, Asmawati, Fatihah dan juga Nur Aniza pada tahun 2020. Okay. Dalam cabaran komunikasi dalam pengajaran pendidikan Islam, murid kurang upaya pendengaran. Okay. Mereka menyatakan MBK PK masalah pendengaran ini mempunyai masalah komunikasi dan memberi impak dalam pembelajaran pendidikan Islam. Lepas tu, menurut pula Muhammad Huzairi Awan 2010, kod isyarat tangan untuk kosakata yang digunakan dalam pendidikan Islam sangat terhad dan sukar dijelaskan. Seperti mana contoh dia ialah seperti isyarat tangan untuk dosa, pahala, syurga, neraka, sangat terhad dan susah untuk dijelaskan kepada murid berkeperluan masalah pendengaran ni. Daripada Ghori Zahri 2016, menyatakan terdapat kaedah komunikasi yang kurang berkesan untuk digunakan dalam mengajar MBK PK masalah pendengaran ini. Kita pergi kepada metodologi kajian. Okay. Metodologi kajian yang pertama iaitu reka bentuk kajian. Okay. Seperti mana yang disebutkan dalam slide ni, okay, kajian ini menggunakan reka bentuk kajian kes, di mana metod kajian ialah kualitatif. Okay. Kajian kualitatif ini sangat sesuai digunakan untuk mendapatkan maklumat berdasarkan pengalaman peserta tersebut. Jadinya kaedah ini sangat sesuai untuk tajuk saya, iaitu cabaran komunikasi siswa guru pendidikan Islam MPJKK, kerana saya ingin mendapatkan maklumat tentang cabaran yang dihadapi oleh siswa guru berdasarkan pengalaman mereka mengajar murid berkeperluan khas ni ketika praktikum. Jadinya untuk persiapan kajian ini menggunakan persiapan yang bertujuan untuk memilih sampel yang paling relevan bagi mendapatkan maklumat yang tepat. Sebagai contohnya, persiapan bertujuan yang saya gunakan berdasarkan 3 ciri, iaitu ciri pertama, sampel hendaklah berumur 22 hingga 24 tahun, iaitu siswa guru yang mengajar pendidikan Islam, minor pendidikan khas pendengaran. Okey. Yang ketiga dia ialah siswa guru ni pernah mengajar murid pendidikan khas masalah pendengaran ni ketika praktikal. Jadi tujuan saya meletakkan ciri-ciri ini untuk mendapatkan maklumat yang tepat bagi mendapatkan data kajian yang relevan bagi tajuk saya ini. Jadinya instrumen kajian untuk kajian ni ialah instrumen kajian melalui temu bual, di mana pengkaji ni akan menganjurkan persoalan kepada peserta. Okey. Apabila apabila temu bual itu dijalankan, pengkaji juga akan melakukan rakaman audio bagi mendapatkan maklumat itu dengan tepat, dan rakaman audio itu juga akan dilakukan transkripsi bagi tujuan kebolehpercayaan kajian tersebut. Jadi pengumpulan data dia ialah melalui temu bual, rakaman audio dan juga transkripsi. Okey. Jadi kita pergi pula kepada penganalisisan data. Okey. Proses penganalisisan data ni melalui transkripsi yang dibuat berdasarkan rakaman audio. Kemudian rakaman audio itu diperolehi daripada temu bual yang dilakukan bersama peserta. Jadinya rakaman audio tu
dijadikan transkripsi, dan juga nanti transkripsi itu juga akan ditunjukkan kepada peserta untuk memastikan sama ada tidak ada tokok tambah dalam pembuatan transkripsi tersebut. Okey. Untuk yang terakhir dia, ini adalah rampiran soalan temu bual yang akan diagihkan kepada peserta lah. Okay, untuk soalan pertama dia, apakah cabaran komunikasi yang anda selalu hadapi semasa mengajar MBKPK masalah pendengaran? Okay, untuk soalan kedua dia lah, apakah tindakan anda sekiranya komunikasi itu tidak berjaya? Soalan ketiga dia, apakah jenis komunikasi anda gunakan semasa mengajar MBKPK masalah pendengaran? Dan soalan keempat, iaitu soalan terakhir dia adalah, apakah kesan komunikasi yang anda gunakan selepas mengubah keadaan komunikasi yang pertama tersebut? Okay. Jadi kalau selepas temu bual dilaksanakan ni, pengaji akan mengucapkan terima kasih kepada responden atas kesudian menjawab soalan. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.